jawab dengan jawab dengan suara ataupun boleh unmute ataupun buka video pun boleh. Tapi siapa yang tak boleh jawab di chat box. Okey, soalan pertama saya dekat sini. Siapa yang datang pada malam ini yang ada dalam Zoom meeting ini belum lagi dapat apa-apa sale quantum meter? Tak dapat lagi. Satu sale pun tak pernah buat. Tak pernah jual apa-apa pun. Sama ada GSA, GCA ataupun GAE. Ada tak? Tak ada jawapan? Maksudnya yang datang pada malam ini, yang join Zoom meeting ini adalah orang yang pernah buat sale. Okey, bagus. Terima kasih. Saya belum pernah, Tuan. Oh, siapa tu? Wan. Wan, ya. Oh, Wan dari mana Wan? Dari Pahang. Dari Pahang. Tahniah Wan datang malam ni. Okey, siapa lagi? Belum pernah buat apa-apa jualan? Satu pun tak pernah jual. Saya juga. Oh, Puan Wati. Dari mana Puan Wati? Yati dari Oh, Senawang. Yati. Senawang. Senawang. Okey, tahniah, very good. Tak pernah, baru join BAT Negeri Sembilan. Okey, siapa lagi? Yang belum pernah jual apa-apa. Saya belum. Saya dari Ampang, Mr. J. Tahniah. Belum pernah, baru join. Cik Rafi. Okey, lagi? Ada lagi tak? Berapa ramai yang belum pernah jual apa-apa? GSA, GAE, belum pernah. Saya sudah beli tapi belum jual lagi. Alhamdulillah, sudah beli tapi belum jual. Oh, bagus. Iya, Alhamdulillah. Tuan Dharma dari mana? dari Indonesia, Pak. Indonesia, wilayah mana Pak? Wilayah Jawa Barat. Jawa Bandung. Barat. Bandung ya. Alhamdulillah. Saya pernah ke Bandung Pak. Masya Allah, Masya Allah. Makan sup buntut ya. Siap, siap. Insya Allah. Okey, baik. Lagi? Terbaik Tijani. Belum pernah, baru join. Siapa lagi? Saya baru join. Cuma baru beli GAE dari JB. Sukalah Ahmad Agong. Baik, tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Anda berani untuk berterus terang, tak pernah jual apa-apa. Jadi betul lah, betul. Anda berada dalam sesi yang betul, sesi yang tepat, kerana pada malam ini anda akan tahu sedikit tentang proses nak menjual macam mana. Itu kita panggil sale proses. Baik, soalan kedua saya. Soalan kedua siapa yang dekat sini, dia dah buat sale dah. Dia dah buat sale, dapatlah beberapa sale. Tetapi dia rasa, alamak, susahnya nak buat sale ni. Siapa dekat situ? Siapa di sini rasa susahnya buat sale? Atau susahnya nak dapat sale? Arjuna kan? Okey, lagi? Siapa rasa susah? Zati, susah. Tijani Yassin, susah. Lagi? Berapa ramai yang rasa susah? Saya nak tengok. Susah buat sale. Aida, Farisha, Zahanim. Okey. Ada lagi tak? Oh, tak ramai lah. Tak ramai yang rasa susah buat sale. Bagus, tahniah. Baik, soalan ketiga saya. Oh, susah nikah. Okey. Bersedia tak saya nak tanya soalan ketiga ni? Baik, soalan ketiga saya, siapa di sini yang dia dah buat sale agak lama juga dalam bisnes ni, tetapi dia masih rasa tertekan? Oh, saya tertekan nak dapat sale. Sentiasa rasa tertekan nak dapat sale. Dapat sale tapi tertekan. Stres nak buat sale. Ada tak? Kadang-kadang. Siapa yang rasa tertekan nak buat sale boleh type. Rejection tu macam give up sikit. Oh, betul. Zeti and Rose. Bagus. Ada siapa lagi nak berterus terang dengan saya pada malam ni? Kerana sesi malam ini bukan saja saya nak menyampaikan ilmu, saya juga nak dengar luahan hati tuan-tuan dan puan-puan, supaya tuan-tuan dan puan-puan datang malam ini tak rugi. Saya nak cuba RM3,300 every month, tapi saya tak tahu nak masuk yang mana. Oh. Okey, itu tak apa. Itu boleh tanya referral tuan. Susah nak yakinkan kawan simpan dalam gold. Okey.
Selalu ada cakap skema. Oh, tertekan tak? Lagi? Tak apa, luahkan dulu pada saya malam ni. Kita nak dengar. Apa masalah anda? Apa isu anda? Ada tak siapa-siapa yang rasa tertekan? Kalau rasa tertekan, tulis tertekan. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tertekan. Kau tertekan. Masih belum selesai izin di Indonesia. Okey, Tijani. Tertekan. Orang cakap, ini MLM, kayakan orang atas. Terus senyap. Ramai potential klien kata dah share assignment buat QM tapi ujung-ujung tak close. Ajak member join tapi dia kata money game. Aduh, betul-betul asyik cakap scam. Saya rasa tertekan. Baik, tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Lepas bagi info senyap terus. Alhamdulillah. Tahniah kerana tuan-tuan dan puan-puan telah berterus terang. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan berada dalam sesi yang betul pada malam ini. Ada dah join tapi tak beli-beli. Bagus. Lagi. Kalau nak luahkan perasaan silakan. Baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan tahniah kerana anda berada di dalam sesi yang betul. Anda telah pun berterus terang. Apabila anda berterus terang, saya dapat tangkap apakah isu dan masalah yang boleh saya bantu pada malam ini. Tetapi sebelum itu, mari kita tengok. Ya, saya harap anda semua enjoy dengan persembahan saya pada malam ini. Bermula dari sekarang, mungkinlah sehingga pukul 10.30. Okey tak? 1 jam. Lebih kurang 1 jam. Kalau terlebih, saya minta maaf. Kalau terkurang pun, saya minta maaf. Tetapi, let's us enjoy apa yang akan saya kongsikan pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah tentang formula jualan. Kita fokus kepada bidang kita, iaitu bidang jualan. Formula yang ada dalam dunia hari ini formula terbaik. Ini formula yang terbaik untuk kita buat jualan. Inilah formula Tuhan, formula Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini satu formula jualan yang dicipta, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu formula kejadian alam ini di mana Allah menjadikan segala-galanya tiada terkecuali dan tidak dapat kita ubah. Sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang mana kita tak dapat nak ubah apa-apa pun. Itulah dipanggil sebagai formula sunnatullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, segala kejadian, segala apa yang kita ada, apa yang kita dapat, sama ada tuan-tuan dah dapat sale atau belum, tuan-tuan dah cuba buat sale atau belum, ataupun tuan-tuan berada di dalam Zoom ini pada malam ini adalah sunnatullah tuan-tuan. Ini adalah formula terbaik. Formula yang siapa-siapa pun tak dapat nak ubah ketetapan itu. Ialah sunnatullah. Jadi apabila kita faham tuan-tuan dan puan-puan, formula yang Allah cipta ini, maka insya-Allah kita tak akan rasa tertekan. Insya-Allah kita tak akan rasa takut. Kita tak akan rasa susah. Kita tak takut, tak susah, tak tertekan apabila kita buat sale. Okey tak kalau macam itu tuan-tuan dan puan-puan? Kita buat sale, buat konten metal, tetapi kita tak takut, kita tak risau, kita tak bimbang, kita tak tertekan, kita tak ada rasa susah apa pun bila buat sale. Kalau tuan-tuan suka dengan formula ini, sila type 1 dekat chat box. Suka tak formula Allah ni, formula Tuhan? Terima kasih. Suka, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tahniah, syukur, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, alhamdulillah. Suka kan? Buat permulaan pada malam ini pun, apabila anda mendengar saya nak ceritakan formula dari Tuhan, dah tentu anda rasa, ya Allah, seronoknya.
tenangnya, bestnya. Sebab formula yang saya nak sampaikan ini adalah formula Tuhan. Jadi tak takut apa-apa. Tak takut apa. Jangan tak ada bimbang. Kerana semua serba-serbi kejadian kita di dunia ini adalah sunnatullah. Baik, apa itu sunnatullah tuan-tuan dan puan-puan? Sunnatullah adalah satu sistem dan peraturan yang Allah tetapkan kepada semua makhluknya. Termasuk kita. Kita adalah makhluk. Tanpa kita boleh ubah, dan konsep ini, sunnatullah ini berasaskan konsep sebab, musabab dan akibat. Dia ada sebab dan musabab dia. Sebab musabab ni banyak sebab. Kalau sebab, satu sebab. Sebab musabab maksudnya banyak sebab. Ada macam-macam sebab. Atau dalam bahasa lainnya ada banyak faktor. Ada banyak faktor, ada banyak sebab menghasilkan akibat. Allah dah buat formula ini. Allah dah bagi, kita tak boleh ubah. Apabila ada sebab, ada musabab, adalah akibatnya. Jadi kalau kita faham akan sunnatullah ini, dalam jualan, dalam bidang kita buat bisnes ini pun, kita faham sesuatu yang kita buat adalah satu sebab dan akan mendatangkan akibat, maka kita tak akan rasa bimbang dan takut untuk buat sale. Dan kita tak akan rasa bimbang dan takut tak dapat sale. Kita tak akan rasa riak, takabur dan ujub apabila kita dapat sale. Kerana ini semuanya sunnatullah. Allah dah aturkan untuk kita tinggal nak cipta satu persatu. Kita tinggal nak rancang satu persatu. Kita hanya tinggal nak ambil strategi mana kita nak pakai yang sesuai dengan keadaan kita dan sesuai dengan prospek-prospek kita. Itu sahaja kerja yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok yang ini. Siapa setuju? Makan petai, kalau makan petai, jadi apa? Cuba jawab. Siapa nak jawab? Unmute. Sekarang boleh sesi unmute. Boleh unmute. Kalau makan petai jadi apa? Kencing busuk. Mulut busuk. Betul kan? Kalau makan petai, kencing busuk. Itu sunnatullah. Boleh tak kalau makan petai, kencing wangi? Pernah tak siapa-siapa bila makan petai, lepas tu dia pergi ke bilik air wangi? Tak. Ini sunnatullah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab makan petai, kencing busuk. Baik. Tak tidur malam, jadi apa? Ngantuk. Ngantuk. Lagi? Penat. Penat lagi. Akibat apa lagi? Apa akibat tak tidur malam? Cuba jawab. Organ rosak. Organ rosak. Harga emas jatuh. Tak tidur malam, harga emas jatuh. Itu sebab harga emas jatuh lah. Akibatnya tak tidur malam. Harga Jadi emas demam lah, lemau. Lemau. Betul kan? Akibat tak tidur malam, 2-3 hari, mata jadi mata Panda. Jadi mata panda. Inilah sebab tak tidur malam, akibatnya mata panda. Kemudian kalau kita percaya, tuan-tuan percaya tak dekat saya? Itu dia. Orang yang percaya dekat saya, dia tengok poster saya tadi, dia datang malam ini. Dia ikut tak? Anda yang datang pada malam ini tentu percaya. Ada sesuatu yang baik saya nak sampaikan, maka anda datang dan anda ikut. Kalaupun anda tak percaya dekat saya, anda percaya kepada orang yang menjemput anda datang pada malam ini. Datanglah, dengar bagus ni. Anda pun percaya. Lepas anda percaya, anda ikut dia tak? Ikut. Itulah sebab apabila anda percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, anda percaya kepada Quantimeter, anda percaya kepada referral anda percaya kepada produk yang ditawarkan oleh Quantimeter. Anda ikut tak? Ikut. Itulah sunnatullah, itulah sebab. Dan yang terakhir, mari kita tengok. Apabila berlaku kemalangan, sempatlah saya baca sikit-sikit tadi, adalah kereta bas kemalangan di Genting Highland. Kan? Berapa orang meninggal dunia. Akibat kemalangan, okey, baik. Lepas berlaku kemalangan, mati tak tuan-tuan dan puan-puan? Cuba jawab. Lepas kemalangan, mati tak? Ada yang mati.
Ada yang macam ada yang tak, tapi cedera. Siapa yang kemalangan biasanya cedera. Kalau organnya rosak, lepas kemalangan tu organnya rosak, buah pinggangnya pecah, jantungnya pecah, Mati. paru-parunya pecah, mati tak? Mati. Mati. Baik, kalau anda minum racun tikus, anda ambil racun tikus, anda minum, apa jadi? Mati. Rosak tak organ? Rosak. Rosak, mati tak? Mati. Kalau anda makan vitamin C, cantik tak kulit? Cantik. Cantik. Kalau anda ambil protein, jadi apa? Bertenaga. Sador. Kalau anda ambil lebih sayur-sayuran dan buah-buahan, Sihat. sihat. Okey, siapa dekat sini engineer, jurutera? Ada tak? Ada tak jurutera dekat sini? Tak ada. Arkitek? Tak ada. Cikgu matematik? Cikgu Syaril. Ada tak Cikgu Syaril malam ni? Ke Cikgu Syaril ada kelas? Cikgu Syaril ada kelas kan sekarang tiap-tiap malam. Dia pun ada kelas. Tak apa. Baik, semua orang tahu matematik. Saya nak tanya satu soalan. Mudah dulu. 1 campur 2 berapa? 1 campur 2 berapa? 3. 3. Baik, betul. 3. Okey. Anda pernah lihat, tuan-tuan pernah lihat tak bangunan? Bangunan yang tinggi. Contoh di Malaysia ni bangunan yang tertinggi yang terbaru ialah PNB ataupun Merdeka 118 kan? Anda pernah tengok tak bagaimana, boleh tak sekiranya bangunan ini hanya dibina dengan lidi? Anda ambil lidi, kan orang tua-tua kata, lidi kalau sebatang tak kuat, tetapi kalau dah banyak-banyak, dia jadi kuat. Boleh tak bangunan PNB 118 ni kita bina dengan lidi? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Maknanya bangunan setinggi itu perlukan asbab-asbab ataupun sebab musabab yang banyak, faktor-faktor yang banyak. Ia mesti ada konkrit yang cukup kuat. Konkrit nombor berapa saya tak tahulah. Kan ada grade-grade kan? Grade 20, 25, 30, 40, 60, grade simen konkrit. Kemudian perlu grade yang tepat. Mungkin grade 40. Minta maaf saya tak begitu fasih dalam bidang ini. Dulu saya dah belajar tapi dah lama tinggal kan. Jadi konkrit yang mempunyai grade yang tepat, kemudian besi yang bersaiz betul. Kalau kita bina 118 dengan besi bersaiz Y10, tak boleh. Dia mesti Y yang tertentulah besar saiz besinya untuk menampung berat, struktur dan sebagainya supaya bangunan ini tidak tumbang atau roboh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak sebut pada malam ini, inilah sunatullah tuan-tuan. Kita tak boleh tolak sebab Allah telah tentukan. Kalau kamu makan petai, kencing kamu busuk. Kamu tak tidur malam, mata kamu bengkak jadi mata panda. Kalau kamu percaya kepada sesuatu, kamu akan buat, kamu akan ikut. Kalau organ kamu rosak, kamu tak jaga badan kamu makan macam-macam, ambil racun dan sebagainya, kamu akan mati. Ini adalah sunatullah. Begitulah juga apa yang kita nak sampaikan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sebab musabab kita lalui proses sel ini menyebabkan kita dapat sel. Okey. Sebab musabab, okey. Sebab musabab kita lalui satu proses. Satu proses yang kita ikut, kita lalu, namanya ialah sales process. Proses mendapatkan jualan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada malam ini, bila buat perkara ini, anda insya-Allah dapat sale. Ianya sama dengan apa yang anda buat pada perkara-perkara lain. Okey, mari kita tengok satu persatu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, sale proses ini bagi anda yang tidak biasa membuat jualan. Mungkin bukan orang yang macam saya. Walaupun saya dulu adalah pensyarah, itu dan ini, saya buat training di seluruh Malaysia, pernah buat training di luar negara sikit dan sebagainya. Tetapi saya juga ada buat sale. Dan saya telah terlibat dalam dunia jualan ni
20 tahun. 20 tahun dah pernah buat sale. Macam-macam saya jual. Daripada vitamin, unit trust, hibah, loan, property, adalah yang saya pernah jual, ada pengalaman. So dari situ saya belajar. Antara guru sale saya ialah David Goh. Dr. David Goh adalah guru sale saya. Kalau anda pernah baca bukunya tentang Trilogy of Sale dan sebagainya, dia adalah guru betul saya, yang antara guru yang saya memang belajar dengan dia tentang Trilogy of Sale. Dan saya juga belajar teknik sale ini dalam psikologi, di mana saya memang pernah buat PhD. Tapi tak habis. Saya punya PhD, saya buat bimbingan keuangan peribadi. Secara cognitive behavioral therapy. Secara bagaimana nak membetulkan pemikiran orang terhadap pelaburan, terhadap keuangan, kerana ramai orang di luar sana seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tulis di chat box sana, bila nampak aja quantum meter, dia terus kata scammer. Dia kata ini money game. Kenapa mereka cakap begitu? Sebab dari segi kognitif, dari segi pemikiran, ilmu mereka, apa yang mereka belajar tak cukup untuk memahami sesuatu produk itu sama ada ia betul atau tidak. Ini banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Saya pernah buat kajian tuan-tuan dan puan-puan ya, dan kajian saya ini telah pun saya bentangkan dalam satu konferens antarabangsa. Dalam kajian saya itu, saya buat kajian kepada beberapa buah kementerian. Kementerian maksudnya kaki tangan kerajaan lah ya. Saya buat kajian ke atas mereka ini, 80% tuan-tuan dan puan-puan. 80% tidak faham tentang pengurusan kewangan peribadi dan tidak faham tentang pelaburan. Mereka hanya ada sedikit sahaja ilmu tentang macam mana nak urus kewangan peribadi dan macam mana nak memahami instrumen-instrumen kewangan dan pelaburan yang memanfaatkan diri mereka. 80% tak faham. Saya bentang kertas kerja ni ataupun kajian saya ni di peringkat antarabangsa. Semasa saya tengah buat PhD itulah, sebelum saya tak sihat. Lepas tu bila saya tak sihat, saya terpaksa berhenti PhD saya tu, tak tahu bila nak sambung. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda belajar, bila anda belajar, anda faham. Ini namanya kognitif. Masih di dalam ruang lingkup pemikiran. Anda belajar, sekarang anda sedang mendengar saya. Maksudnya, anda sedang menggunakan kognitif untuk berfikir, untuk membayangkan, mengimajinasikan apa yang saya cakap, untuk mula memahami apa yang saya cakap. Ini adalah proses kognitif, tepat. Dia dipanggil proses kognitif. Lepas anda dengar, sekejap lagi anda dengar sampai tamat, anda tunggu hingga habis saya punya sesi ini, insya-Allah akan datang semangat. Semangat ini ialah emosi. Bila anda sudah beremosi, secara automatik fisiologi anda akan bergerak. Anda mula merancang sesuatu untuk buat. Dan akhirnya anda akan buat. Ini dipanggil sebagai tingkah laku. Inilah cognitive behavioral terapi. Satu terapi. Malam ini anda sangat bertuah kerana anda datang ke sesi terapi percuma. Tanpa bayaran. Sesi kognitif terapi ini mahal tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ambil di luar mahal. Tapi saya tak buatlah full session. Kalau anda nak full session boleh buat di luar. Jadi anda datang belajar, anda faham tentang quantum meter, anda belajar tentang produk, tentang manfaatnya, anda faham, maknanya anda telah pun melengkapkan proses kognitif. Selepas itu anda rasa bersemangat, anda mula percaya, anda rasa sayang, anda rasa bagus. Semua rasa itu adalah emosi. Jatuh dekat hati. Lepas jatuh dekat hati, apabila ada saja emosi, barulah datangnya tindakan ataupun tingkah laku perbuatan. Anda pun mula merancang, tulis sesuatu, catat sesuatu dan anda mula buat. Ini proses termasuk di dalam sale proses. Semua ini ada di dalam sales proses. Baik, kita terus lanjut kepada detail sales proses basic. Apa yang saya nak ceritakan pada anda tuan-tuan pada malam ini ialah tentang basic sales proses. Boleh tak komen sekejap siapa dah pernah tengok
kotak-kotak, 3 kotak yang seperti anda lihat pada malam ini. Siapa dah pernah tengok kotak-kotak? Okey. Cuba komen sekejap siapa dah pernah tengok. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Belum, tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok. Belum. Okey, belum tengok. Tahniah. Kalau anda belum tengok, pernah. Yati Yasin pernah tengok. Alhamdulillah. Tahniah. Pernah tengok. Yati pernah tengok dekat mana, Yati? Dalam, yalah, mungkinlah di tempat-tempat yang lain kan? Klasik, betul. Tak pernah. Okey. Tahniah kepada yang tak pernah. Tahniah kepada yang tak pernah dan tahniah kepada yang pernah. Baik, sama ada anda pernah atau tidak pernah, tak mengapa. Malam ni yang pernah adalah satu ulang kaji ataupun satu ulang tayang dan mengingatkan semula bagi yang belum pernah, ini adalah basic sales process, tuan-tuan dan puan-puan. Basic sales process ada 3 sahaja. Ingat ya, kalau nak catat boleh catat, nak screenshot boleh screenshot. Hanya ada 3 saja sales process. Ini adalah sales process sunnatullah. Anda buat ini, insya-Allah Allah bagi rezeki, insya-Allah anda dapat rezeki. Baik. Betul ni. Okey, siapa yang belum mute, tolong mute dulu ya. Okey. Proses yang pertama, apa yang anda perlu buat, apa yang kita perlu buat sebagai salesperson. Kita ni salesperson, tuan-tuan dan puan-puan ya, terus mengaku. Sebelum tu saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan mengaku dulu. Saya adalah salesperson. So tolong tulis dekat chat box, saya salesperson. Ataupun dalam bahasa Inggeris, I'm salesperson. I'm salesperson. Tolong tulis dekat chat box. I'm salesperson. Yes, I'm salesperson. I am salesperson. I am salesperson. Okay, good. Teruskan. Semua orang saya minta tulis. I am salesperson. Jangan takut, jangan bimbang. Malam ini terus buat self affirmation. Terus mengaku. Saya seorang jurujual. Tak ada masalah. I'm salesperson. Ya, saya salesperson. I'm salesperson. Tahniah. Ya. Capital letter. I am salesperson. Bagus. Alhamdulillah. Tahniah. Bagus tuan-tuan. Bagus. Kasih Ismail. Bagus. Boy. Bagus. Siti. Bagus. Puan Saptiah. Bagus. Fazrul. Bagus. Yes. Very good. Thank you. Thank you very much. I am salesperson. Kenapa saya tak takut untuk mengaku dan saya tak malu untuk mengaku saya salesperson? Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda tanpa salesperson, ekonomi tidak berjalan. Dan tahukah anda, orang yang mempunyai pendapatan paling tinggi di dunia ini, orang yang mempunyai skill menjual. Tanpa skill menjual, no way anda boleh dapat pendapatan yang tinggi. Minta maaf bagi anda yang masih bekerja dengan majikan atau bekerja makan gaji. Anda yang bekerja makan gaji tanpa mengasah bakat jualan, anda hanya bergantung 100% hidup kepada gaji yang diberi oleh majikan. Tetapi sekiranya anda mempunyai kemahiran menjual, tak banyak, sikit pun cukuplah. Anda sudah ada peluang untuk mendapatkan extra income selain daripada gaji yang diberi oleh majikan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tak saya cerita sikit sebelum saya masuk ni, saya nak cerita sikit, boleh Saya pernah mengendalikan satu kursus di Pulau Pangkor pada tahun 2007. Lama dah. Tahun 2007 atau 2008. Saya dijemput untuk mengendalikan kursus selama 7 hari. 7 hari, tuan-tuan. Siapakah klien-klien saya ni? Klien-klien saya ini adalah polis bantuan. Polis bantuan yang kerja dengan Pos Malaysia, yang bekerja dengan AADK, agensi anti dadah kebangsaan. Dua inilah yang paling ramai.
Nama kursus tu tuan-tuan, saya terkejut. Saya sampai di hotel di Pulau Pangkor ni, saya terkejut, dah siap dah dekat banner, dekat backdrop, latar belakang tu, kursus pemulihan polis bantuan paling bermasalah di Malaysia. Orang yang paling bermasalah di Malaysia ni dihantar dekat saya 7 hari supaya saya bagi kursus. Saya nak ringkaskan cerita. Ada sesi yang 7 hari tuan-tuan, saya seorang. Mereka berpuluh-puluh orang. 70 orang tak silap saya. Mereka pun saya kena buat interview session. Satu persatu saya tanya, tuan apa masalah tuan? Macam manalah tuan boleh terjebak ni? Macam manalah tuan boleh terpilih jadi polis bantuan paling bermasalah di Malaysia? Saya pun tanya, mereka pun cerita. Macam ni, ada yang panggil saya cikgu, ada yang panggil saya tuan, tak kisah. Macam ni tuan, saya sebenarnya begini. Saya pun dengar. Ya. Beberapa orang yang saya interview ni, mereka ini dianggap sebagai bermasalah. Sebenarnya mereka tidak bermasalah. Macam mana tak bermasalah macam ni? Saya tanya, contoh saya bagi 2 contoh. Saya tanya, okey bang, macam mana abang boleh terjebak? Apa isu abang? Apa kes abang? Dia kata, cik, saya dah berkhidmat di jabatan ini dengan 3 orang pengarah. Tak ada masalah. Tetapi bila masuk pengarah yang keempat ni selalu cari masalah dengan saya. Jadi saya jadi tak seronok dah nak bekerja tuan. Bila saya tak seronok, saya mula ikut isteri saya buat Zulian. Pernah dengar Zulian? Jual emas juga kan? Emas tiruan Zulian. Saya ikut isteri saya buat Zulian tuan. Jadi saya bawa isteri saya pergi ke rumah orang tu, pergi rumah orang ni, pergi appointment sana, banyak ke situ dan saya dah tak ada mood nak kerja tuan. Jadi saya banyak ikut, akhirnya pengarah yang keempat ni kata saya bermasalah. Saya bermasalah. Sebenarnya saya tak suka dengan cara dia tuan. Lama kelamaan bila saya ikut isteri saya buat Zulia ni, saya jadi seronok tuan. Sebab isteri saya semakin banyak pendapatan. Isteri saya bagi banyak pendapatan. Dapat bonus ataupun komisen 2,000 dah tuan. Jadi saya kata dengan gaji saya 1,500 campur extra income isteri saya 2,000, kami jadi lebih baik. Seronok. Jadi lebih seronok. Jadi saya pun dah malas sangat nak kerja. Saya datang kerja, saya balik kerja. Saya datang kerja, balik kerja. Habis saya kena tangkap. Dia kata saya ni bermasalah. Oh, macam tu. Baik. Kemudian saya tanya apa lagi yang tuan buat? Jadi bila saya dah mula buat bisnes macam tu, saya pula dah mula terjebak buat takaful insurans tuan. Bila saya buat takaful insurans, saya tengok income saya makin banyak tuan. Oh, bagus. Bila saya buat takaful, saya dah mula sewa satu kontainer. Saya buat tawaran pula, hidupkan road tax, begini. Akhirnya lepas hidup road tax, ada pula orang hantar kereta, saya buat kereta sewa tuan. Lepas saya buat kereta sewa, ada pula orang hantar, saya buat used car tuan. Tuan-tuan nampak tak? Daripada orang yang dianggap masalah, akhirnya dia cuba selesaikan masalah dia tadi dengan jadi salesperson. Bermula dengan hantar isteri buat appointment Zulian, kemudian buat takaful, kemudian buat perkhidmatan hidupkan road tax dan sebagainya, akhirnya kereta sewa, kemudian yang terakhir ialah used car. Saya pun tanya, tuan, berapa income tuan sekarang? Tak banyaklah Cik Razak. Saya buat sana buat sikit tu dalam 40,000 sebulan adalah. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang bermasalah sekarang? Pengarah pejabat dia bermasalah, atau polis bantuan yang dihantar kursus bermasalah, atau saya sebagai trainer yang sedang bermasalah sekarang? Sebab masa itu saya pun tak ada income 40,000, tetapi peserta yang paling bermasalah di depan saya ni ada income 40,000 dan ada 4 jenis bisnes dan pandai menjual. Jadi saya kata, kenapa kita takut dan kita rasa malu untuk declare kita ini salesperson? Sebab dari segi income, orang yang ada kemahiran menjual adalah orang yang biasanya boleh jual apa-apa saja. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, sales proses ini sangat penting. Jadi mari kita masuk. Apa yang berlaku kepada polis bantuan yang bermasalah tadi? Yang pertama, bila dia ada produk, bila dia ada produk takaful ke, dia ada Zulian ke, dia ada sewa kereta ke, dia ada kereta terpakai ke, yang pertama dia mesti buat approaching. Dia mesti perkenalkan khidmat dan bisnes dia itu kepada orang. Inilah yang pertama kita kena buat. Dalam sales process, anda perlu approach people. Saya tulis 30 di situ. Sebab saya nak ringkas pada malam ni, saya rasa saya hanya ada masa lebih kurang 15 atau 30 minit saya nak tamatkan. Okay?
Jadi yang pertama tuan-tuan, cadangan saya bila anda buat contact metal ini, anda tolong senaraikan 30 nama prospek pertama yang anda kenal untuk anda approach mereka. Untuk anda perkenalkan diri. Macam mana nak perkenalkan diri? Terus direct saja bagi tahu. Kalau dia itu abang, bagi tahu je, bang. Saya baru ni dah join contact metal. So saya dah buat contact metal lah ni. Contact metal ni bagus nampaknya. Ada 3 produk. Boleh simpan emas, boleh tukar emas jadi duit balik dan boleh gandakan untung 10 kali, bang. Itu yang saya buat lah ni. Terus approach orang, cakap aja terus terang, kenapa takut nak cakap yang kita buat emas? Kan, kenapa kita takut nak cakap contact metal? Kalau contact sah, kita tahu contact metal ni bagus. Kita approach orang, tuan-tuan dan puan-puan. Ini proses yang pertama anda kena buat. Ingat, mulai daripada malam ini, tolong rancang, tolong tulis siapakah 30 orang pertama selepas anda hadir kursus malam ini atau kelas malam ini, anda nak approach mereka, nak cerita terus terang. Abang, kakak, saya dah jadi introducer contact metal. Contact metal ni bagus nampaknya. Ada 3 produk yang boleh bantu kita. Kita boleh simpan emas, kita boleh tukarkan emas jadi duit balik dan kita boleh gandakan keuntungan 10 kali. Itu saja yang kita nak cerita ke orang. Macam mana kita tanya orang lain. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan tanya orang, hang buat apa sekarang? Orang pun seronoklah bercerita dengan kita. Oh, saya sekarang ni kerja di sana, kerja di sini, saya ada bisnes sana, saya ada bisnes sini, saya buat itu. Kita dengar orang cerita kan. Sekarang ini, kita minta orang dengar sikit pula bisnes kita. Itu sahaja. Lepas kita dengar bisnes dia, kita pula cerita. Itu cara approach, direct approach. Ada macam-macam lagi teknik approach, tapi bukanlah kelas pada malam ini. Itu kelas asing lain. Saya nak cerita prosesnya sahaja. Ini cerita pasal sunnatullah. Apabila anda buat perkara ini, anda start approach 30 orang yang pertama, insya-Allah daripada 30 orang ini, 20 daripadanya akan sudi mendengar. Boleh faham? Dari 30 orang yang anda approach, anda dekati, anda cuba kenalkan quantum metal, perkenalkan diri, insya-Allah 20 orang daripadanya sudi mendengar. Tetap ke coach? Tetap ke kalau kita jumpa 30, 20 orang dengar? Tak tetap. Ia bergantung kepada kepercayaan mereka kepada quantum metal dan kepercayaan mereka kepada diri anda. Kalau mereka percaya anda, insya-Allah. Tapi kalau mereka tak percaya, tengok anda pun gagap-gagap, tengok pun macam bela-bela lagi, tengok macam tak cukup ilmu aja, orang tak percaya, tuan-tuan. Jadi lepas approach ni, anda kena ada ilmu macam mana nak bagi orang percaya. Macam mana orang tengok kita saja sudah ada aura. Orang dengar saja kita cakap, dia dah nak dengar lagi. Jadi insya-Allah lepas anda buat approaching, akan ada orang yang sudi mendengar. Tak kira lah berapa. Mungkin 20, mungkin 15, mungkin 10. Tak mengapa. Lazimnya akan ada orang yang sudi mendengar. Bila ada mereka yang sudi mendengar, apa yang anda perlu buat? Proses kedua? Proses kedua ialah presenting. Barulah kita cerita detail kepada mereka. Proses kedua baru kita cerita detail sebab dia dah sudi mendengar, hatinya dah terbuka, mindanya sedia untuk menyerap apa yang anda nak bagi tahu, barulah kita present. Present. Apa yang anda perlu present? Ini pun kena belajar sikit lagi nanti, iaitu apa yang mereka nak tahu sahaja. Present apa yang mereka nak tahu, bukan present apa yang anda tahu. Boleh tak? Cuba tulis dekat chat box. Present apa yang mereka hendak tahu, bukan present apa yang kita tahu. Cuba tulis dekat chat box untuk ingatan. Ada orang ke? Tolong tulis dekat chat box. Tulis dekat chat box, present apa yang mereka hendak tahu. Present apa yang mereka hendak tahu. Okey. Present apa yang mereka hendak tahu. Okey, lagi. Tulis lagi supaya semua orang ingat. Present apa yang mereka hendak tahu. Present apa yang mereka hendak tahu. Present apa yang mereka hendak tahu. Ni kena ulang-ulang ya. Supaya minda kita, hati kita ingat apa yang kita nak cakap. Tak adalah kita cakap semua benda termasuk yang dia tak nak tahu. Present apa yang mereka nak tahu. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Pandai-pandai semua yang hadir pada malam ini. Baik. Lepas anda present, adakah semua orang akan teruja dan terus nak beli? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak. Bukan semua orang pada waktu itu juga dia nak beli. Kenapa dia tak nak beli pada waktu itu ya? Kenapa orang tak nak beli? Lepas kita present, dia tak nak beli. Siapa boleh jawab kenapa lepas kita present orang tak nak beli? Boleh unmute. Tak ada duit lagi, betul. Belum ada keyakinan, betul. Lagi tak takut scammer lagi. Dah present pun takut ni. Dia nak tengok kita berjaya, dia ragu-ragu, dia tak yakin. Betul. Tak cukup info, belum. Aduh, ini jawapan-jawapan. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi tahu tadi, present apa yang mereka hendak tahu. Kalau anda masih dapat jawapan meragukan, mereka belum cukup info, mereka belum yakin, mereka ragu-ragu, mereka anggap scammer, maksudnya anda telah present benda yang mereka tak nak tahu. Boleh? Present apa yang mereka hendak tahu. Jadi maksudnya dalam presentation anda kena tanya, ada soalan. Antara soalan dia, bang, sebelum saya present ni, ataupun lepas saya present ni, atau tengah saya present ni, abang ingat content meter ni scammer tak bang? Tanya. Kalau dia kata, itulah, aku pun rasa scammer. Baik, saya akan rungkaikan keraguan abang. Content meter bukan scammer. Saya bagi jawapan. Itulah maksudnya present apa yang mereka nak tahu. Kalau anda kata mereka tak nak beli lagi pada hari itu kerana tak cukup info, maksudnya anda tidak memberi info yang dia perlukan. Ini dipanggil presentation skill. Jangan shock sendiri. Tak mau tengok kita dapat untung dulu. Ya, betul. Betul. Tak mengapa. Jadi ada pelbagai sebab kenapa orang belum lagi bersedia untuk join. Dalam kajian, dalam psychology of sale, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 sebab utama kenapa lepas kita present orang tak nak beli. Nak tahu tak? Ada 3 sebab kenapa orang tak nak beli selepas kita present. Baik, yang pertama, orang tak nak beli sebab dia tak ada duit. Dia belum ada duit, dia belum ada modal. Maka kita kena hormat. Jangan paksa. Bukan dia tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun nampak dia macam kaya, nampak dia macam berada, orang ada modal, tetapi pada waktu itu mungkin dia sedang sengsara. Mungkin dia sedang banyak dia nak fikirkan bayar sana, bayar sini dan sebagainya, kepalanya tengah serabut kan. Jadi ada kemungkinan besar dia belum ada modal untuk digunakan. Dia belum bersedia sebab dia belum ada duit. Kita faham, kita hormat. Yang kedua, kenapa dia belum bersedia untuk beli? Dia belum bersedia untuk beli kerana dia perlukan maklumat lebih banyak. Kerana Terus masa nak tanya boleh? boleh? Okay, sorry macam tadi ada yang kes dia tak ada duit. Boleh tak kalau macam kita dia daftar, lepas tu kita suruh dia cari pelabur. Maksudnya orang yang nak invest. Ada cara tak macam tu bagi orang yang Ya. kan? Betul. Ini idea yang baik. Apabila kita tak dapat tolong orang untuk beli produk kita, kita tolong dia untuk bina kejayaan. Kita dah tahu orang ni tak ada duit nak invest. Kita tolong dia bina kejaya, dapatkan komisen. Kita tukar mood. Kita tukar mood daripada dia jadi klien kepada dia jadi business associate kita. Jadi rakan kongsi perniagaan kita. Bagus. Itu idea yang bagus. Tak apa. Kalau kau tak ada duit, tak ngapa. Kau faham produk ni dulu, faham manfaat content meter ni, mai ikut aku buat bisnes. InsyaAllah 2-3 bulan. Bagi masa 3 bulan, aku jamin kau ada duit. Okey tak macam tu? Kita kena firm, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena yakin lepas 3 bulan boleh bantu dia dapat duit, tuan-tuan. Saya insyaAllah, saya yakin kepada grup saya dah cakap lepas 3 hingga 6 bulan, mereka boleh naik DP.
InsyaAllah lepas 6 bulan atau 9 bulan atau 10 bulan, mereka insyaAllah saya boleh bimbing supaya mereka ada 5 angka setiap minggu pendapatan. Sebab saya dah lalui. Sebab saya dah buat proses ini, saya dah lalui, saya faham sunnatullah, aku buat insya-Allah Allah bagi. Dan akhirnya betul Allah bagi 5 angka seminggu. Jadi saya boleh bimbing orang tak? Boleh. Saya yakin saya akan bimbing orang lain untuk ikut sama macam apa yang saya buat. Hanya duplicate apa yang saya buat. Bagi orang yang tak ada duit, ikut saya. Bagi orang yang ada duit, beli produk ni. Jadi betul ya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa orang masih belum sudi beli produk kita jual pada waktu tu? Sebabnya apa ya? Sebab tengok balik diri kita. Orang belum boleh beli sebab dia belum percaya pada kita. Itu saja sebabnya tuan. Dalam psikologi, 3 ni saja sebabnya. Ya? Sebab yang pertama, dia belum ada duit. Sebab yang kedua, dia perlukan lebih info sebab masa tak cukup. Masa kita present tu agak kelang kabut, dia perlukan info lebih. Jadi kita kena fit lagi info dekat dia selepas itu. No problem. Dia hanya ada 15 minit je waktu tu, tak apa 15 minit. First appointment, then kita buat second appointment atau follow up, follow through dengan online, dengan WhatsApp, dengan Zoom meeting dan sebagainya supaya dia cukup info. Ini perlu dilakukan. Dan yang ketiga, orang tidak membeli kerana dia tak percaya dekat kita. Atau dia tak suka dekat kita. Jadi kita kena bagi orang suka pada diri kita. Kita kena enhance diri kita dulu sebelum kita jual gold enhance produk tu. Gold asset enhance tu sebelum kita jual gold asset enhance GAE 10, kita kena invest kepada diri kita dulu supaya kita boleh enhance keyakinan orang kepada kita. Inilah proses presenting maksudnya tuan-tuan. Bukan saja kita present quantum metal, bukan saja kita present produk, tetapi kita present diri kita ini yang yakin dengan apa yang kita buat. InsyaAllah. Dan dari situ, barulah datang orang yang nak beli. 10 orang. Daripada 30 yang kita approach, 20 nak dengar, 10 kita close sale. Kita tutup jualan. Dapat sale itu dan bantu dia untuk capai untung. Ini proses yang basic di dalam sales. Semua orang perlu buat proses ini. Sebab kalau anda buat proses ini, inilah yang dinamakan sebagai sunnatullah. Allah akan bagi tuan-tuan dan puan-puan yakin dan percaya bila kita approach orang, kita cerita pada orang, kita buat marketing, bagi tahu yang kita sedang buat business quantum meter, kita ada produk yang baik, kita minta masa untuk dia dengar, buat presenting dekat dia, buat presentation, ceritakan tentang company, ceritakan tentang produk dan make sure you are presentable. You yourself, diri anda sendiri itu seorang yang presentable. Anda orang yang meyakinkan orang. Bahasa anda bahasa yang meyakinkan orang. Keyakinan itu datang daripada apa? Yang atas ni. Tengok slide atas ni. Belajar, faham, semangat, rancang, buat. Atas tu yang anda kena buat dulu. Lepas anda buat yang atas tu, anda lakukan 3 perkara ini. Approach people, present to them, and help them to close. Help them to dapatkan nikmat produk quantum meter. So insyaAllah, apabila anda buat proses ini, proses sale ini, Allah akan bantu anda bagi apa yang anda inginkan dalam perniagaan ini. Okey, happy tak setakat ni? Tolong cek sekejap. Kalau happy, kata happy. Tak apa, rezeki Allah tentukan. Dah approach, tutup sign up orang lain. Pasti, no problem. Sekiranya anda percaya ini sunnatullah, kita tak kisah pun. Okey, setakat ni okey tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau okey, tuliskan okey. Atau happy, tuliskan happy. Tak happy, type tak happy. Okey tak, tuan-tuan? Senyap ni saya tak tahu ni. Okey. Ya. Alright, happy. Best, happy. Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, mari kita teruskan sikit lagi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah janji tadi saya nak present lagi 15 minit. Betul? 15 minit saya dah habis ceritakan pasal proses. Untuk beberapa minit lagi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, seterusnya anda hanya perlu yakin dengan proses yang anda telah lakukan. Ingat, makan petai, kencing busuk. Ingat tak tidur malam, mata jadi panda. Kalau anda belajar, saya ulang balik. Kalau anda belajar, anda faham, anda bersemangat, anda rancang, anda buat. Anda pergi approach orang, anda present kepada mereka, anda close sale, insya-Allah. Proses ini ada proses sunnatullah di dalam jualan. Ini saja yang anda buat. Kemudian selepasnya anda trust. Anda percayalah proses ini. Percaya saja. Apabila anda percaya, solid percaya, anda akan yakin, anda akan serah sepenuhnya segala yang telah anda lakukan tadi supaya Allah yang tentukan. Bila kita percaya, the trust, sebenarnya kita percaya pada Allah. Kita yakin Allah jadikan segala-galanya atas muka bumi ini. Tugas kita ialah lakukan. Buat apa yang Allah tetapkan. Allah dah ada formula, tuan-tuan. Tuhan dah bagi formula dekat kita, buat gini, buat gini, buat gini, buat gini, jadi macam ni. Tanam benih padi, tumbuhnya padi, hasilnya beras. Orang makan beras memang mudah, tetapi proses nak menjadikan beras itu payah. Proses menjadikan beras itu daripada benih padi, tanam, perlu diairkan, di tanah yang lembek, perlu tunggu 3 bulan, hasil padi, kena tuai, potong, hempuk, masuk kilang, pecahkan, baru jadi beras, tuan-tuan dan puan-puan. Beras tidak jadi dengan kita hanya duduk di rumah, tunggu mana sale datang. Mana beras nak datang. Tak ada pun, aku dah cakap dah, marilah. Ni ada beras ni, main makan, orang tak datang pun, tuan-tuan dan puan-puan. Nak jadi beras tu mudah, tetapi nak makan beras tu mudah. Nak dapat duit, nak habiskan duit tu mudah. Tetapi nak menghasilkan duit itu perlu ada proses. Jadi saya dah ceritakan tadi 3 saja proses basic, iaitu approach, present, close the sale. Anda percaya saja. Jalan terus. Tiap-tiap hari buat. Tiap-tiap hari buat. Lepas habis 30 orang, approach lagi 30. Habis 30 orang, approach lagi 30. Lagi 30, lagi 30, lagi 30, lagi 30. Teruskan. Percaya, yakin. Sepenuhnya serahkan kepada Allah dengan perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang Allah bagi, itulah rezeki anda. Apa yang Allah bagi, ambillah, terima. InsyaAllah anda buat macam ini. InsyaAllah saya tak garanti. Tetapi kalau anda buat perkara ini dalam 6 bulan, anda tengok insyaAllah lepas bulan ke-6 tu, pendapatan anda insyaAllah sudah ada 5 angka seminggu daripada quantum meter ni. Baik. Sesi saya dah habis. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dapat sesuatu tak daripada perkongsian saya selama lebih kurang 50 minit ini? Lebih 5 minit. Dapat. Baik, kalau ada dapat sesuatu, tolong type, tolong cakap. Apa yang anda dapat paling banyak? Dapat, alhamdulillah dapat. Yalah. Strategi dalam sale. Okey. Baik, boleh kongsi tak apa yang anda dapat? Dapat banyak coach. Percaya proses, percaya Allah. Ya betul, percaya. Dapat semangat, alhamdulillah. Strategi 30, betul. Alhamdulillah. Lagi? Apa yang anda dapat? Dapat teknik, approach 30, betul. Tahu, dapat ilmu, alhamdulillah. Keyakinan diri, jalan terus. Ya, alhamdulillah. Baik. Kepada anda yang dapat, malam ni ada berapa orang semua? 159. Ada lagi yang nak masuk ni? Oi, dah nak habis dah baru nak masuk. Yang datang lambat, apa sunatullah dia? Datang lambat dapat sikit. Ini sunatullah tuan-tuan. Datang awal dapat banyak, datang lambat dapat sikit. Datang awal dapat banyak,
dapat buat idea yang banyak. Datang lambat sunatullah. Buat banyak dapat banyak, buat sikit dapat sikit. Baik. Kepada ada lagi nak masuk bang? Ada lagi nak masuk. Okey. Baik, kepada anda yang dah dapat sesuatu, saya nak tanya ni jujur dan ikhlas. Anda nak ekstra tak dari saya? Siapa Nak. siapa nak ekstra? Nak. Saya nak. Okay. Baik, siapa yang nak tolong. Okey. Zuhairi boleh ni ke? Boleh kenal pasti ke siapa yang nak ni? Yang nak ni ke? Ha. Oh, ramai ni. Sebab saya ada 40 tempat saja. Allahu Akbar. Macam mana? Kejap saya kena kira ni. Banyak sangat ni. 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, banyaknya. Coach. Baik. Baik Zuhairi, Mucin Rushidan, alhamdulillah. Baiklah. Saya akan bincang dengan Mucin Rushidan, dengan Zuhairi. Memang asalnya niat tadi saya nak buka seat kepada 40 orang sahaja. Yang saya tak sangka ramai yang nak. 40 seat sahaja untuk saya bantu ekstra, percuma. Saya nak bantu ekstra percuma supaya lepas 6 bulan ni anda dapat 5-figure income dalam setiap minggu. Ya, dengan cara percaya kepada Allah, percaya kepada sunatullah, buat ada ekstra sikitlah yang saya nak ajar kan. Nak ekstra tu saya nak ajar ekstra tu. Yang basic tadi semua orang boleh buat, tapi yang ekstra ni tak ramai orang suka buat. Bukan tak boleh buat, tak ramai orang suka nak buat, tetapi tak apalah kerana ramai yang nak. InsyaAllah saya dengan rendah hati akan buat satu slot. Baik, kalaulah saya jemput anda datang bukan Zoom meeting tetapi physical meeting, sudi tak? Yang nak ramai-ramai ni kalau kita buat kelas physical, okey tak? Sudi. Jauh pun datang. Alright, alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Sebab bila kelas fizikal dia lain sikit. Dia lagi semangat, lagi benda yang banyak kita boleh bagikan. Okey, baik. Terima kasih. Tahniah. Oh, ada lagi yang nak masuk ni ya. Baik, terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah dapat respon tu. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah kerana telah berada di tempat yang betul pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi, kita akan susun satu kelas percuma. Saya percuma, tetapi kalau anda kena bayar makan, kena bayar tempat, anda bayarlah sikit. Korbanlah sikit makan, tempat dan pengangkutan. Ilmu saya akan hadiahkan percuma kepada anda. Hanya get ready untuk datang ke sesi insyaAllah kalau boleh fizikal yang kita akan rancangan. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya serahkan balik majlis ini kepada moderator kita, Saudara Zuhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, datuk-datuk, datin-datin. Tuan-tuan pada malam ini, Allahu Akbar. Itu yang saya cakap pada mula sekali di sesi ataupun kupasan saya mula-mula tadi. Luar biasa boleh kita cakapkan. Allahu Akbar. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada speaker kita pada malam ini, Coach Razak, membukakan kita satu dimensi baru tentang sale. Bagaimana pandangan kita sebenarnya sale. Kadang-kadang itulah bila dibawa pada awal-awal pembincangan tadi tentang takutnya, rasa macam-macam, perasaan emosi dan sebagainya. Tapi akhirnya dibawa sebenarnya inilah ketentuan. Jadi kita jangan risau dengan apa yang berlaku, aturan sepenuhnya. Kita telah diatur sepenuhnya. Allahu Akbar. Sesi hari ini ilmunya luar biasa bagi saya sebenarnya. Terima kasih Coach saya ucapkan. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana terus hari ini dari masa sampai akhir pun ada juga rakan-rakan yang ingin bersama dengan kita. InsyaAllah seperti yang akhir tadi kita akan rancangkan satu program fizikal insyaAllah bersama-sama dengan coach dan merchant kita. Bagaimana satu program untuk bersama-sama dengan kita untuk
extra sebenarnya daripada sesi hari ini. Mungkin saya bukakan sedikit ya coach untuk mungkin ada yang terbuku persoalan tahan daripada tadi nak bertanya. Mungkin dalam 3 soalan mungkin last sebelum kita tutup. Boleh. 3 soalan saja. 3 soalan last insya-Allah. Boleh unmute kan untuk tanya terus direct kepada coach kita insya-Allah. 3 sahaja insya-Allah. Ada Adakah yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Saya rasa okey dah. Semua dah okey tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih lah. Kalau macam tu saya rasa boleh follow. Ni ada tanya coach nak follow FB boleh ke? Allah. Boleh. Nak kata boleh ke? Boleh sangat. Silakan insya-Allah. Tu di situ Coach Razak dah letakkan FB Razak Syabudin. Boleh saja terus add friend Tuan Razak kita insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada tuan speaker kita Coach Razak kita atas ilmu bimbingan beliau pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum akhiri program kita atau sesi kita pada malam ini, saya ingatkan sekali lagi, sesi kita ini memang sentiasa setiap hari Rabu malam, iaitu pada pukul 9 suku malam, setiap minggu ada pelbagai tajuk-tajuk setiap speaker-speaker yang kita bawakan di platform ini, di bawah naungan Golden Circle ini, untuk sama-sama kita bukan saja tentang trigger produk saja, BOP saja, tapi tentang ilmu-ilmu sale seperti ini untuk kita bawa bersama, untuk kita kupaskan, sharekan bersama-sama dengan introducer ataupun ahli-ahli di dalam content matter di grup Golden Circle ini untuk memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah semoga semua ini bermanfaat pada semua. Tidak berhenti di sini, moga kita sebarkan manfaat ini kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita di luar sana, insya-Allah. Saya akhiri program hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coach. Waalaikumsalam.